sebelum kita start, kita check sound dulu. Okay, boleh saya check sound dengan the one yang dalam Google Meet. Cikgu Bashira, kita ada kat sini, boleh try sound check. Okay, boleh dengar suara saya dengan jelas? Okay, testing suara. Alright, okay. Boleh. Okay, so agak bergema di sini. Okay, testing. Okay, kita tunggu sekejap ya. Okay. Testing. Okay, testing. Boleh dengar suara saya dengan jelas? Okay. Anyone dalam Google Meet pun boleh try bercakap. Kita tengok suara okay tak? Dengar jelas. Alright, okay. Terima kasih doktor. Okay, dah dengar dengan jelas. Okay, so bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sekali lagi dan selamat pagi. Okay, kembali lagi kita dengan sesi bual bicara Alma Mater yang berlangsung secara live di PASTEM Media Studio, Universiti Malaysia Terengganu. Okay, saya Mimi Syazwani binti Suhaimi, moderator anda pada kali ini. Dan saya juga merangkap pensyarah matematik bagi Pusat Asas Sistem UMT ni. Okay, so di sini hari ini kita ada bersama-sama dengan kita di Google Meet guru-guru serta para pelajar daripada Maktab Mahmud Alostar Kedah. Okay, apa khabar semuanya? Okay? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Okay, ni hari ni kita ada teacher Bashirah ya bersama-sama dengan kita. Ya saya. Okay, apa khabar teacher? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey, hari ini kita bawakan bersama-sama dengan kita alumni daripada Maktab Mahmud Alostar Kedah, iaitu saudara Nazirul Hakim Yunsi. Okey, yang merupakan pelajar asas sistem kohort 3 sekarang ni. Okey, dan di Google Meet kita juga kita ada pengarah asas sistem kita, iaitu Prof Madya Dr. Laili binti Haji Cik Ros. Okey, so terima kasih Dr. Laili kerana bersama-sama dengan kami secara online pada pagi ni. Ya, terima kasih Cik Syamimi dan Nazirul. Okay, all the best ya untuk hari ini. InsyaAllah. Terima kasih juga kepada sekolah alumni Nazirul. Ya. Okey, so terima kasih doktor. Okey, so sebelum kita bermula, untuk pengetahuan semualah, program Alma Mater ni adalah satu program yang mana kita bawa kembali pelajar-pelajar kita yang daripada sekolah, kita bawa kembali. Okey, mereka untuk kongsi pengalaman mereka semasa di asas ini. Okey, so sedikit sebanyak boleh imbau balik lah apa momen-momen semasa kat sekolah dulu kan. Okey, so dekat belakang ni boleh nampak juga ada QR code, ada 2 QR code. So nak minta juga adik-adik semua untuk scan QR code ni. Okay, kita ada 2 QR code kat sini. Okay, so boleh scan. Dan QR code kat sini adalah untuk Facebook, dan juga kita bagi link untuk kita
kongsi lagi tentang asas sistem di masa akan datang. Okay? Alright. Okay, so boleh kita bagi masa sikit untuk scan QR code ni. Okay, jangan lupa like FB Asas Sistem. Okay, dan follow juga Instagram Asas Sistem UMD. Alright. Okay, dah Okay, so sebelum kita start lah, boleh kita dengar sedikit lah kata-kata aluan daripada Teacher Bashirah. Okay, cikgu kita daripada Maktab Mahmud Al-Usta Kedah ni. Okay, cikgu boleh perkenalkan diri sikit, bagi sikit kata-kata aluan ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Okey, wabarakatuh. saya Cikgu Bashirah Abdul Razak, kaunselor Maktab Mahmud Al-Usta. So hari ini saya nak ucapkan syukur sangat dan terima kasih kepada UMT lah, khususnya pihak perumusan pihak asas sistem sebab memilih kami Maktab Mahmud untuk berkongsi info-info dan maklumat-maklumat penting untuk kami guna untuk masa akan datang. Okay. Saya juga untuk pelajar-pelajar yang join, saya ucap tahniah sebab boleh join untuk hari ini walaupun itu cuti sekolah. Okay, saya harap kamu guna semua maklumat yang kita ada hari ini untuk penggunaan kita nak masuk untuk next year. Betul. Okay, alright. So ini memang menjadi satu medium wadah untuk kita berkongsi apa yang kita ada di sini dan untuk adik-adik semua juga nanti. Okay, terima kasih cikgu. Alright. Alright. Okay. Okay, so sekarang ayo kita berkenalan pula dengan panel kita hari ni. Okay, so kalau cikgu ni for sure dah kenal ni, rasanya sekolah dah kenal semua Hakim Nazirul ni kan. Okay, so Nazirul, boleh perkenalkan sedikit siapa anda? Okay, apa aktiviti Nazirul dululah masa kat sekolah ke, dan secara sedikit sebanyaklah perkenalkan diri. Okey. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, first terima kasih kepada moderator Miss Mimi, iaitu lecturer matematik dan engineer and mekanik untuk asas sistem. Okey, so nama saya Nazrul Hakim bin Yunsi. So first sebelum saya masuk Maktab Mahmud Al-Usta, saya daripada Menengah Agama Nahdlatul Hasanah di Kodang, Kedah juga. Okey. Semasa di sekolah itu pun saya bagaimana saya mula melangkah ke Maktab Mahmud Al-Usta kerana saya ingin mengambil jurusan akaun pada awalnya. Jadi saya masuk ke Maktab Mahmud Al-Usta pada tingkatan 4. Ketika tingkatan 4, alhamdulillah diterima masuk. Dan saya rasa bersyukurlah kerana menjadi salah seorang pelajar Maktab Mahmud Al-Usta. Okey, terima kasih Nazirul. Dan kita tahu Maktab Mahmud Al-Usta Kedah ni bukan calang-calang sekolah ya. Okey, antara sekolah cemerlang untuk STAM juga kan. Okey, so tahniah. Okey, so semoga teruskan kecemerlangan sekolah Maktab Mahmud ni di masa-masa akan datang. Okey. So asal Nazirul daripada Selangor kan? Ya. Okey, so datang ke Maktab Mahmud ni, so sekolah yang terpilih juga untuk dia masuk kan? So tahniah kerana dapat masuk sekolah yang hebat ni. Alhamdulillah. Okey, alhamdulillah. Okey, so nak tanya sedikit lah. Okey, macam mana Nazirul tahu tentang asas sistem ni? Okey. Nazirul ni memang target nak masuk sini ke sebelum ni? Okey. Okey, kalau nak diikutkan cerita, macam mana saya mula mengenali asas sistem ni, memang panjang. Tapi saya cuba ringkaskan sedikit. Okey, macam ni cerita dia. Saya memang daripada tingkatan 4, tingkatan 5 memang minat math. Dan memang tapi saya daripada jurusan akaun. Dan kita juga tahu kalau nak sambung bidang matematik, dia memerlukan sains, fizik dan kimia, sekurang-kurangnya kan.
untuk masuk. Tapi saya awal tu saya rasa macam sedih juga sebab saya tak ada kan fizik kimia sebab saya jurusan akaun. So saya cari saya jumpa UMT. Tapi masa tu saya tak tahu lagi asas sistem. Okay. So masa bulan Februari awal tahun saya masuk sekejap tingkatan 6 dekat Matahari Malusta. So itu teacher Bashira yang bawa kita orang pergi ke satu program yang nama dia Jom Masuk U Zon Utara. Okey, Jom Masuk U Zon Utara pada 29 Februari. Ya, di Kedah betul. kan? Betul. Okey, Di so Kedah. saya Di bersama-sama Rahman. juga di sana pada waktu tu. Dan pada waktu tu kita ada Dr. Aili sendiri juga. Okey, sedang bagi talk kalau boleh nampak kat situ. So ramai. Saya ingat time tu sebelum PKP lagi kita sempat pergi ke Jom Masuk U Utara dan pada waktu tu lah siapa yang entertain Naziro sampai rasa macam nak masuk lah. Masa tu saya pergi ke UMT punya ni lah kan. Bus kan. Saya jumpa Dr. Laili. So dengan Dr. Laili kan macam kita tahu semangat Dr. Laili bila terang kat orang tu kan. Dia macam menarik. Sangat menarik macam Dr. Laili cakap, awak daripada jurusan akaun tapi nak sambung mat boleh, UMT boleh. Asas sistem. Lepas tu doktor bagi satu pamphlet. Satu pamphlet. So memang daripada situlah saya tahu asas sistem. Daripada situlah saya cari dekat Google apa semualah. Okey, alhamdulillah. Dan ada scan juga QR code pada waktu tu kan? QR code masa dekat sana ada rasanya. Ada sebab di scan dan kita masukkan once dah scan tu kita masukkan dalam group juga kan, so that kita boleh explain. Ini adalah gambar-gambar semasa program di sana. Okey, so tahniah Dr. Laili. Doktor sebenarnya yang dah bawa Nazirul datang ke sini melalui explanation yang hebat tentang asas sistem ni. So tahniah doktor. Dan tahniah juga pada teacher Bashirah kerana bawa pelajar-pelajar daripada Maktab Mahmud ni ke program ni, dan alhamdulillah kita dapat Nazirul seorang pelajar yang cemerlang dekat sini ya. Okey. Alhamdulillah. Okey, ya betul. Nazirul memang sangat cemerlang juga kat sini. Alright. Okey. So alhamdulillah lah penerangan tu jelas apa semua. So kita lihat sedikit sekarang ni penjelasan tentang video apa itu asas sistem. Okey. Jom kita lihat sedikit video yang kita terangkan sikit apa itu asas sistem. Okey? Okey, alhamdulillah. Begitulah video yang memperkenalkan sedikit apa itu asas sistem. Jadi kalau adik-adik nak tahu dengan lebih lanjut, boleh pergi ke Facebook Asas Sistem UMT. Okay, boleh scan di atas. Okay, ada dua kiri kanan ni, dan juga boleh scan salah satu juga yang akan nanti kita kumpulkan info-info, kita blastkan pada pelajar-pelajar nanti. Okay, so kalau apa-apa soalan boleh tanya. Okay, tiada masalah. Okay,
So, sekarang ni sebelum kita pergi dengan lebih lanjut lah, saya nak tanya Nazirul. Masa isi UPU dulu, Nazirul pilih asas sistem ni sebagai pilihan yang keberapa? Oh, masa isi UPU tu of course lah, pilihan pertama. Okay, Sebab pertama. memang apa tu, memang lepas daripada asas sistem, daripada apa tu, program masuk U tu, masuk U, jom masuk U tu, saya dah cakap lah, memang saya dah cakap lah kat kawan saya, and yang paling tahu sekali kawan saya, Hakim Muhammad. Saya memang cakap saya nak masuk UMT, saya nak masuk bidang asas sistem ni lah. Dan memang apa tu, mereka yang bagi semangat serta keluarga. Alhamdulillah. Okey. So alhamdulillah. Okey, ingat tu pilihan pertama. So kalau isi UPU pilihan pertama, so insya-Allah peluang tu sangat cerah lah untuk masuk. Okey, so Tahniah Nazirul kerana berjaya dengan pilihan anda yang pertama ni, dan insya-Allah ini adalah pilihan yang terbaik. Okey. So, sesuai dengan tajuk kita pada hari ini, why asas sistem? Kenapa asas sistem yang dipilih? Okey. So, macam yang tadi Nazirul cerita sedikit kan. Okey. Boleh bagi tahu lagi tak? Okey, kenapa pilih asas sistem ni? So, daripada jurusan non-sains, Ya. Jurusan account. daripada account, lepas tu pergi ke STEM kat sini. Okey, sebenarnya memang daripada sebelum form 4 memang dah minat dah sains, tapi takut. Memang macam takut tak layak lah kan. So ambil jurusan account. Okay. And masa form 4 banyak berkawan dengan budak pure science. Okay. So daripada situ rasa macam minat kemis. Minat kemis sebab apa tu, kan belajar sains. Belajar sains macam minta diorang terang lebih. So daripada situ memang minat kemis. Dalam masa yang sama minat math. Tapi dia punya main reason tu math lah. Sebab nak sambung math, tapi kan perlukan fizik dan kemis untuk masuk ke asasi U lain kan. Tapi hanya di UMT sahaja yang menerima pelajar non pure science, dan iaitu daripada apa-apa bidang selain daripada sains untuk masuk ke sini, iaitu melalui asas sistem. Okey, so itu Nazirul nampak itu adalah satu peluang, untuk Nazirul pergi ke bidang yang Nazirul nak semasa degree nanti. Okey, so Nazirul tak lepaskan peluang. So dia nampak ini adalah peluang terbaik dan Nazirul apply. Okay, so di sini Nazirul sekarang. Alhamdulillah. Okay, so kalau tak keberatan lah, okay, Miss nak tanya sedikit lah. Masa SPM dulu Nazirul dapat berapa A? Alhamdulillah lah, masa SPM 10. Alhamdulillah. Okay, Tahniah. Okay, ni kat sini kita boleh nampak gambarnya Nazirul Cikgu Ahmed. Bersama Cikgu Ahmed-nya. Apa nama Cikgu Ahmed? Cikgu Azrin. Yang ni je sempat tak gambar. Okey, Tahniah Nazirul 10A pada waktu ni. Alhamdulillah, hebat. Okey. So masa kat sekolah lagi dapat 10A. So Tahniah Mak Tan Mahmud kerana berjaya hasilkan pelajar yang sangat cemerlang dan datang ke sini 10A. Okey, so diasasi pula, okey. So daripada jurusan account, so tak ada basic dalam kimia, fizik, biologi. Kalau AMAT tu memang ada ambil dulu. So berapa pointer? Okey, sekarang dah semester 2. So berapa pointer Nazirul semasa semester 1 hari tu? Alhamdulillah, bolehlah. 3.86. 3.86. Okey, alhamdulillah. Okey, dekan. So alhamdulillah, kesan yang sangat bagus. Hebatlah. Kalau macam tu kita pergi details lagi lah. Okey, grade untuk matematik. Okey, grade untuk matematik alhamdulillah A. Biologi, fizik, kimia. Bio, fizik, kimia dengan fizik pun alhamdulillah A juga. Oh, okey. So kita boleh nampak kat sini Tahniah Nazirul. So yang ada yang dapat B? BI lah. BI. Okey. So kalau kita nampak kat sini, even tu Nazirul tak ada basic dalam fizik, kimia, bio dulu masa kat sekolah, tapi diasasi beliau masih lagi mampu dapat A untuk subjek biologi, kimia dan juga fizik. So saya rasa sangat-sangat hebatlah kat sini Nazirul. Alhamdulillah. So Tahniah juga sebenarnya saya nak cakap kepada Mak Tok, okey, kerana bawa pelajar-pelajar yang macam ni. Okey, so Cikgu Bashira, okey. Cikgu boleh kongsi tak tentang Nazirul semasa dia kat sekolah dulu? Dia ni macam mana, Cikgu?
Alhamdulillah, Naziro pelajar yang sangat aktif, sangat Oh, baik. okey. Dan dia adalah top student untuk AdMath sebenarnya. Alhamdulillah. Okey, power. So dulu dia aktif lah. Dia aktif dengan apa, cikgu? Dia komitmen ni sangat tinggi. Walaupun untuk kalau dia tak boleh satu dulu, dia akan berusaha. Komitmen sangat tinggi, sangat committed. Sebab tu saya tak pelik lah sebab dia boleh score kecil Ismail Bayu tu. Betul. Dia semangat lah, dia belajar. And saya borak-borak dengan dia juga. Dia ada satu term yang dia bagi apa, Naziro, kita kongsikan. Okey, yang ni saya gunakan semasa, betul kan, kalau kita tahu kan new norm sekarang kita belajar online. So saya set ke dalam minda masa masuk first belajar kat sini kan online kan kat rumah. So saya set yang tidak faham itu mustahil dalam otak. Tidak faham itu mustahil dalam otak. Wow. Okey, so apa maksudnya tu, Naziro? Okey, maksud dia macam ni. Macam contohlah kan, macam first class hari tu kita belajar kemis kan, kemis. And benda tu basic SPM. So macam lecturer pergi laju. So saya memang tak faham. So bila tak faham, saya ambil pendekatan lain. Malam tu saya buat video call dengan kawan. Walaupun saya tak kenal pun diorang. Saya still minta, saya cakap kat Mak Wan, boleh tak tolong ajar untuk buat sekian-sekian ni. Sebab dah tertinggal kan daripada tak ada masa basic SPM. So alhamdulillah dia ajar. Alhamdulillah boleh. Macam tu. So nampaklah dari segi dia tak faham and then dia try cari sampai dapat. So walaupun kawan-kawan time tu tak kenal lagi sebabkan COVID kan, boleh jumpa face to face, tapi Naziro usaha untuk tanya kawan. So tanya, saya rasa itu satu attitude yang sangat-sangat bagus lah, cikgu. Kan? Mesti Ya, attitude tu memang ada dari sekolah lagi. itulah, saya pun rasa attitude yang seperti ni mesti datang daripada sekolah juga, datang daripada cikgu jugalah. Dia sendiri tu pun dah hebat. Kan, alhamdulillah. Okey, cikgu, saya nak tanya sikit. Kalau dekat sekolah, berapa ramai pelajar-pelajar Mak Tak Mahmud ni yang ambil gabungan AdMath dan juga Sains? Seperti mana, Nazirul? AdMath dan Sains. Kita ada, kalau kat sini kita ada 6 kelas Sains. Dan dua kelas account. Sampai putera dan puteri. Tapi kita kat sini kelas berbeza. Putera-puteri kelas lain-lain. Diasingkan dia. Diasingkan. So 6 kelas Sains. Untuk AdMath dan Sains akan ambil kelas Sains saja. Tapi untuk Nazirul dia ambil AdMath dan Account. Jadi dia ada basic lah Sains. Okey. Nazirul dia ambil AdMath dengan Sains kan? Dengan account. Dengan account. AdMath and Account, yes. Tapi subjek Sains, Sains rampayan orang ada. Sains rampayan tu ada ambil lah kan? Tapi sikit lah. Okey. Yang tu dapat A, for sure dapat A kan masa SPM. Sebab kat sini pun kita ada syarat-syarat kalau untuk dapat daripada non-science student, kalau nak masuk ke asas sistem. So antara syarat-syarat kemasukannya adalah kita kena ada sains. Sains mesti dapat A dan mesti juga ada AdMath. Okay, so kalau yang kita boleh nampak sekarang, untuk pelajar lepasan SPM untuk jurusan sains, bahasa Melayu, bahasa Inggeris, Maths, bahasa Melayu, bahasa Inggeris, okay, at least dapat C, Maths kena dapat B, AdMath tu mesti ada, wajib ada. Okay, AdMath wajib ada, so kena dapat at least C+. Lepas tu ini kalau untuk ambil fizik, kimia, bio lah, kena at least C+ juga, dan juga sejarah. Okay, ini untuk pelajar sains. Kalau pelajar bukan sains yang macam Naziro sekarang ni, okay, so pelajar wajib ambil matematik tambahan dan juga sains mesti kena dapat A. Okay, so baru boleh cuba untuk apply asas sistem UMT. Okay, alright. Okay, so terima kasih. Okay, so ini so tadi boleh tak Naziro kongsikan lagi tips-tips yang Naziro buat untuk yang kekal cemerlang lah, yang daripada yang 10A, PMR pun
PT3. PT3, oh PT3, okay. PT3 dulu dapat berapa? 8A. Okay, 8A, 10A and then consistently dapat cemerlang semasa di asasi ni. Okay, so bagilah sikit tips belajar untuk adik-adik semua kat sini. Okay, macam tadi lah kan cakap betul. Sekarang kan kita belajar online. So memang set dalam minda kita, kalau tak faham terus tanya. Kalau tak faham terus tanya. Sebab bila kita duduk kat rumah kan online, tak ada siapa dah nak tengokkan kita. Betul. So kita kena pandai jaga diri lah macam tu. Okay. So selain daripada tu kan online sekarang. So boleh dia cari apa tu, orang kata apa, macam tuition online banyak je, macam MC Plus kan, Let's Studio, boleh je try join. Lepas tu daripada segi orang kata istiqamah, ya, baca betul. buku tu itu pun perlu juga selain daripada buat latihan. Betul. Dan juga jangan lupa juga kalau tak faham pun boleh tanya cikgu-cikgu, betul. boleh Tanya tanya cikgu, pensyarah-pensyarah kan. Kawan-kawan. So itu yang tips-tips Naziro dah kongsikan untuk jadi cemerlang. Okey, macam kalau kita tengok dalam gambar ni, ini masa sekolah ni Naziro. Yeah. Waktu ni apa ni? Masa ni saya masuk pertandingan kuis dini. Kuis dini. Apa tu, Majlis Ihtifal Ilmi Sekolah Menengah Agama lah kan. Tapi yang ni untuk peringkat zon. Peringkat zon. Yang ni boleh pergi sampai ke peringkat apa? Peringkat kebangsaan lah. Peringkat kebangsaan. Ada lagi kan gambar-gambar masa peringkat kebangsaan? Ada. Oh, Ni okey. peringkat zon. Okey. Kemudian sambung Johan kan, dapat Johan pergi ke peringkat negeri. Peringkat negeri tu alhamdulillah Johan juga. Okey. And then peringkat kebangsaan. Peringkat kebangsaan tu dapat apa? Alhamdulillah Johan jugalah. Alhamdulillah, masa tu Johan. buat dekat KL. Okey. So tahniahlah. So ini Mak Tan Mahmud time tu tengah dah berjaya bawa Nazirul sama-samalah untuk dapat Johan pertandingan apa? Kuis dini. Kuis dini. Okey, peringkat kebangsaan. So tahniah. Hebat. Okey. Alright. So tanyalah. Okay, so boleh tak kalau kat sini kita nak dengar sikit lah kata-kata daripada pengarah asas sistem kita, Prof. Madia Dr. Laili. Dr. Laili ada di talian? Okey, Assalamualaikum. Masih ada lagi? Ada. Waalaikumsalam, Doktor. Okey, Assalamualaikum Mimi, Nazirul. So, guru sekolahnya saya difahamkan ada Cikgu Bashiro. Betul. Dan Cikgu Cikgu Emma. Bashiro, mungkin ini adalah dia kaunselor ataupun guru sekolah. Kaunselor dan juga guru Kaunselor. di sekolah. Mungkin kaunselor. Kaunselor di sekolah adalah orang yang sangat penting. Betul. Kan? Jadi orang sangat penting yang akan dirujuk dia belajar. Jadi saya rasa Pak Cikgu Bashiro mungkin telah menjalankan peranannya dengan baik. Dan mungkin juga daripada apa yang telah dicapai. Adakah yang first time cikgu lontarkan pelajar daripada maktab Al-Ustaz ni ke DMT? Sebelumnya ada dah, cuma sebelum ni kelas sains lah yang join. Oh, ada ya? Untuk yang aliran account yang join STEM. Maksudnya yang program asas sistem sudah ada dah kat DMT sebelum Nazirul? Sebelumnya ada dah, cuma dia dari aliran sains. Siapa ya? Nama? Saya tak berapa nak ingat lah. Ya, mungkin kod yang pertama kod. Okey, jadi alhamdulillah sebenarnya kita di asas sistem DMT adalah satu-satunya asasi di Malaysia. Yang asasi Malaysia yang ada menawarkan program STEM di kalangan pelajar-pelajar yang seperti Nazirul, pelajar-pelajar yang tiada kimia, fizik, biologi tapi dia ada sains A dan juga dia ada admat. Jadi saya ucapkan tahniah kepada sekolah maktab, Maktab Mahmud Al-Ustaz. Orang Kedah ni utara. Jadi kita ucapkan tahniah kerana telah mengadakan gabungan mata pelajaran seperti yang ada diambil oleh Nazirul, dan kita harap untuk masa akan datang akan lebih ramai lagi. Golongan-golongan pelajar seperti Nazirul yang akan memilih program asas sistem. Kerana ini adalah satu-satunya program yang boleh switchkan minat pelajar tadi itu. Mungkin ada pelajar-pelajar yang di peringkat SPM sekarang ni yang ingin pergi ke program-program seperti ilmu kelautan yang di niche area, seperti kita katakan program biologi marine, mungkin berminat dengan ilmu kapalan, mungkin berminat dengan ilmu maritim marine. Jadi saya rasa UMT adalah universiti yang terbaik untuk mereka pilih, dan asas sistem adalah
program yang dijadikan sebagai batu loncatan sebelum mereka pergi sekolah ijazah. Okay, jadi Nazirul seperti yang telah dimaklumkan oleh Cik Mimi, saya rasa dia tu adalah pelajar yang cemerlang. Ya. Okay, ketika ada pelajar-pelajar daripada sains tulen yang masih lagi teraba-raba nak dapatkan apa tu ilmu tadi tu, okay, dalam ujian pertama dan seterusnya kita melihat yang Nazirul mendapat A. Ya. Okay. Jadi pada kami ini satu result yang sangat cemerlang bagi pelajar yang kita katakan mungkin dia tak ambil kimia, fizik, biologi tetapi ada sains A. Jadi dengan adanya sains A dan admit, Nazirul dapat admit berapa ada tu? Admit SPM ke? SPM. Alhamdulillah lah, A+. A+. Cikgu, admit A+. Okey, maksudnya A+ itu adalah pelajar yang sangat cemerlang. Jadi tahniah kepada Maktab Padusta, okey, kerana telah menghasilkan pelajar yang sehebat Nazirul. Admit A+. Ramaikan lagi ya cikgu, seperti Nazirul dan minta mereka letak pilihan pertama dalam pilihan UPU. Nazirul, jadi mungkin di dalam skrin kita depan ni ramai lagi pelajar-pelajar yang kata 5. Jadi jadikan Abang Nazirul sebagai sumber inspirasi. Okay, jadi scan QR code yang kita bekalkan di dalam kita punya group chat room, ada QR code. Dari sini adalah kegunaan QR code cikgu di mana kita akan bimbing. Jadi kita akan bimbing pelajar-pelajar tadi itu untuk mereka terus mengetahui sehingga ke peringkat pemilihan UPU kita boleh bantu nanti. Cikgu Bashira yang tanya, terima kasih Nazirul di atas kecemerlangan dan kita minta Nazirul lah kita berikan dia tanggungjawab untuk menarik seorang atau 2 orang lagi ke asas sistem menjadi seperti Nazirul. Itu sahaja daripada saya ini. Terima kasih. Okay, sama terima kasih Prof. Madia, Dr. Laili. Okay, itu dia kata-kata daripada pengarah asas sistem kita. Okey, ibu kepada pelajar-pelajar kita kat sini. Kalau pelajar-pelajar asas ni panggil Prof. Dr. Laili ni sebagai ibu. Ya, betul, ibu. So dia punya rasa tu, sayang tu, motherhood tu kuat. Okey kan? Alright, okay. So jom kita tengok sedikit sedikit video selepas ni. Tapi saya nak kongsikan sikit lah. Sebab tadi Dr. Laili ada sebut pasal matematik. MA dapat A1 kan? Saya nak kongsikan sedikit. Kalau cikgu pun nak tahu, carry mark Nazirul untuk matematik pada semester 1. Okay, Nazirul sebelum final exam dia dah dapat 50/50 tau. Means dah full mark dah dia punya carry mark. So before final tu dia dah dapat full mark dah. So tinggal untuk jawab exam final saja. Okay, so tanah Nazirul, saya rasa sangat kemerlang kat situ. Okay, so kita teruskan, kita tengok video yang seterusnya. Okay, tentang asas sistem ni, video kemasukan asas sistem UMT. Berikut merupakan syarat kemasukan ke program asas sistem. Yang pertama, calon mestilah warga negara Malaysia. Yang kedua, lulus SPM atau setaraf dengan mendapat sekurang-kurangnya 5 kepujian termasuk Bahasa Melayu dan Sejarah. Yang ketiga, terbuka kepada calon Bumiputera dan bukan Bumiputera, anak negeri Sabah, anak negeri Sarawak dan orang asli Semenanjung sahaja yang berumur tidak melebihi 19 tahun pada 1 Januari tahun kemasukan. Yang terakhir, lulus SPM dengan mendapat sekurang-kurangnya grade berikut. Ini merupakan grade syarat kelayakan bagi pelajar lepasan SPM jurusan sains dan ini pula merupakan grade syarat kelayakan bagi pelajar lepasan SPM bukan sains. Bagaimana pula cara untuk calon membuat permohonan, Aizat? Yang pertama, calon mestilah mendaftar di UPU, kemudian membeli PIN di Bank Simpanan Nasional serta mengisi borang permohonan online. Lepas tu nak buat apa pula Jana? Calon hanya perlu memilih UG 001-0001 sebagai pilihan pertama. Selepas itu, calon hanya perlu menekan butang hantar. Mudah bukan? Jangan lupa jadikan program asas sistem sebagai pilihan pertama anda. Stimulate your brain. Discovery begins here. Okay, stimulate your brain's discovery
begins here. Okay, so itu kata-kata daripada kawan-kawan di Ya, video betul, kan. kawan-kawan. Okay, so jangan lupa jadikan asasi sebagai pilihan utama semasa di UPU nanti. Okay, so ini gambar semasa bila ni Nazirul? Ni gambar semasa pertandingan kuis tu, Kuis. tapi di peringkat kebangsaan. Ini peringkat kebangsaan yang dapat Johan tadi tu lah. Ya. Okey, tahniah. Ada 4 orang semuanya satu tim. Ni yang samalah kan? Ya, sama. Okey, so alhamdulillah tahniah. Okey, so mungkin juga boleh kongsikan sikit. Ini gambar masa bila Nazirul? Ni masa tingkatan 3 di sekolah lama. Saya join bola tampar. Oh, bola tampar. Betul. Okey, means cemerlang dalam bidang akademik, sukan pun tak dilupakan dan juga aktiviti-aktiviti yang lain. Ni gambar semasa di asasi STEM ni. Senam aerobik bukan? Betul. Okey, ni gambar-gambar bersama kawan-kawan semasa di senam aerobik. Okey, ada lagi tak gambar? Okey. Ini masa bila ni Nazirul? Ni semasa Mentor-menti program kan? mentor-menti. Mentor-menti. Okey, ini adalah, kalau nampak di sini, ini adalah pelajar-pelajar asas sistem kohort 3. So, untuk makluman cikgu, kita sekarang di asasi STEM UMT, kita ada kohort 3. So, daripada kohort 1, kita ada dalam 69 orang pelajar. Lepas tu kita meningkat kepada 89. Ya. Okey, dan sekarang kita ada dalam 221 orang pelajar. So, peningkatan yang sangat mendadak. Dan kita harap lepas ni ramai-ramai dah lagi daripada Maktab Mahmud pun dapat datang ke UMT ni. Okey, alright. So, alhamdulillah. Boleh tak juga kalau kita kongsikan ni masa gambar masa ni masa bila ni Nazirul? Ni masa cuti SEM tak balik kan. So masa hari Minggu tu, malam Minggu kan, Dr. Laili akan bagi makanan. Bagi makanan ke anak-anak. Ni kawan-kawan. Masa ni Nazirul bukan Dr. Laili, masa ni ibu. Ibu. Okay, ini ibu bagi makanan ni. Anak-anak. Terima kasih Ibu. Ya, masak nasi lemak sendiri tu cikgu. Jadi Nazirul masa ni antara pelajar yang berkorban tidak pulang ke kampung ketika cuti kerana tak nak ambil risiko dengan keadaan COVID-19. Jadi kita di PASTEM ingin melahirkan pelajar-pelajar tu supaya mereka tu rasa rindu kat kampung tu hilang. Jadi kami di PASTEM, saya bersama dengan beberapa orang pensyarah, okey, Puan Syida, Cik Niki sendiri, okey, Dr. Sabri, kita adakan satu aktiviti, okey, kita makan-makan untuk selera-selera di rumah, cikgu. Jadi ini adalah satu layanan untuk pelajar-pelajar PASTEM yang saya rasa jarang ada di universiti lain sebab kita ni masih lagi dalam komuniti yang kecil. Jadi setiap pelajar tu kita akan sangat rapat. Jadi ini satu kelebihan program di asas sistem di mana pelajar-pelajarnya sentiasa di dalam pantauan pihak PASTEM. Jadi kita minta lah supaya nanti Nazirul bawa ramai lagi kawan-kawan ke PASTEM kerana kita nak juga kawan-kawan lain berkongsi. Jadi mungkin Mimi boleh berikan soalan kepada yang lain. Mimi kalau ada yang bertanya. Okey. Saya buka juga sekarang ni. Kalau ada siapa-siapa, adik-adik yang kat dalam Google Meet ni, kalau ada apa-apa soalan nak tanya ataupun cikgu kalau ada apa-apa soalan nak tanya, boleh tanyakan pada kami ataupun pada Nazirul. Nak cakap dengan Abang Nazirul ni. Okey, boleh unmute dan bertanya. Baca komen. Baca komen. Okey. Sekejap Okey. Okey, sekejap. Tak nampak. Tak nampak Okey, ataupun boleh terus tanyakan soalan tu. Yang ramai-ramai dalam skrin ni Cikgu Bashirul, mereka ni tingkatan 5 ke? Saya nampak ada yang ada Aizat, Muhammad Yusof, Daniel, Muhammad Jarani. ya, ada yang tingkatan 5 dan ada juga yang batch Nazirul tak silap. Okey.
Cikgu di sekolah pun dah faham cikgu ya tentang pemilihan yang single offer tu cikgu. Macam mana Puan? Kita kan di UPU mengamalkan single offer di dalam pemilihan pelajar kan, jadi saya rasa kaunselor-kaunselor dah jelas tentang itu ya cikgu. Ya. Jadi nanti kalau mana-mana pelajar yang berminat dengan program asas sistem, pastikan mereka meletak pilihan pertama macam Nazirul buat tu. Ya, pemilihan pertama dan dia capai syarat minimum lah. Jadi syarat minimum tadi tu kimia, fizik, biologi ni admit tu C+ bagi pelajar tulis, dan yang pelajar non-sains tadi tu yang ada gabungan admit dan sains, admitnya sekurang-kurangnya C+ dan sains mesti A. Jadi saya percaya mungkin ramai daripada warga pelajar daripada maktab Al-Usta ni yang ada kelayakan itu nanti cikgu ya. Ya. Benar, sebab ada juga yang macam Nazirul masa form 5 baru fikir ada tuju kan nak pergi kegiatan untuk view, dan baru decide nak ke alamak tak ada masuk sains kat situ. Jadi untuk past time dia adalah batu loncatan untuk dia orang ke yang dia orang nak. Jadi saya rasa dengan gabungan admit tadi tu, jadi pada saya lah cikgu di sekolah kita memang kena sentiasa galakkan pelajar-pelajar tu untuk ambil admit. Jadi bila ada admit tu sebenarnya peluang mereka tu cerah untuk mereka masuk mana-mana program di peringkat matrikulasi dan asasi ya. Dan di asasi sistem juga lah kita satu-satunya pelajar selain daripada admit. Biasanya kalau ada admit tu orang kadang ada kimia, fizik, biologi. Tetapi kita menyamatarafkan kimia, fizik, biologi tadi tu yang C+ sama dengan pelajar-pelajar yang tak ambil kimia, fizik, biologi tetapi kena ada sains A. Sebab dalam sains sendiri sebenarnya dah ada kimia, fizik, biologi, cuma mungkin tidak setinggi dia punya konten seperti kimia, fizik, biologi, tetapi at least ada dia punya pendedahan. Dan kita juga cikgu untuk saya berkongsi untuk yang pelajar kohort pertama, kita ada pelajar non-sains tulis, kita ada pelajar semua 60 orang, non-sains tulis 5 orang. Jadi semua 5 itu telah mencapai CGPA yang bagus. Mereka telah pergi ke projek jazah, dan siapa sangka ya, masa mereka SPM, mereka itu pelajar daripada accounting ataupun pelajar yang bukan pure sains tulis. Tapi sekarang ni mereka telah menceburi bidang-bidang seperti teknologi maritim, mereka menjadi pelajar di sains logika, mereka menjadi pelajar biomarine. Jadi itu adalah semua program-program di sarjana muda dalam bidang STEM. Jadi tujuan utama asas sistem tadi pula adalah untuk kita memberi peluang kepada pelajar seperti Nazirul yang mungkin masa awal peringkat 4 dan 5 tak nampak lagi masa depan dia. Okey, jadi kita memberi peluang untuk mereka terus memilih program STEM tadi tu. Jadi alhamdulillah ya, kita sekarang ni telah mula ramai yang memilih program asas sistem untuk pelajar-pelajar seperti Nazirul. Jadi Nazirul tu telah menyambut cabaran, dan yang paling penting bukan saja menyambut cabaran, tapi Nazirul, batch yang ketiga, batch yang pertama, batch yang kedua dan batch yang ketiga, mereka itu seiring sentiasa memberikan keputusan yang sangat baik. Jadi saya percaya Nazirul nanti akan cemerlang. Nazirul nanti program ijazah nak ke mana? InsyaAllah target lah nak masuk MET. Matematik matematik jadi akan jadi pelajar cemerlang lah insyaAllah. InsyaAllah. Sebab A+ dan SPM tu ya. Amin. Subjek admit adalah queen subjek. Kalau dia boleh dapat result yang bagus tu maksudnya dia memang bagus lah. Tahniahlah kepada Cikgu Bashirul daripada Maktab Ketua Mahmud Al-Usta kerana telah menghasilkan kumpulan-kumpulan pelajar yang memilih gabungan. Yang paling penting pihak kaunselor sangat perlu untuk tahu gabungan-gabungan mata pelajaran yang perlu dipilih, sebab kita tak nak nanti pelajar-pelajar tu tak boleh nak mana-mana dengan pilihan pelajarnya. Especially nanti bila pelajar sekarang ni kata 5 tahun depan, mereka itu ada package yang baru kan cikgu? Betul Prof. Jadi dengan package yang baru, apa pun package yang mereka pilih cikgu, pastikan ada advance. Jadi itu adalah salah satu cabaran di sekolah untuk memberikan semangat kepada pelajar. Jadi mungkin Nazirul ni pun nanti boleh dipanggil kepada pelajar-pelajar sekolah cikgu yang sekarang ni nak SPM. Mungkin cikgu boleh buatkan seperti ini, panggil Nazirul online untuk Nazirul memberi tips kepada pelajar bagaimana dia mendapati kelas dalam admit cikgu. Jadi saya rasa konsep itu nanti akan memberi sedikit jalan kepada pelajar-pelajar yang akan
berekzam sikit masa lagi. Nazira boleh share kan dengan kawan-kawan. Boleh insyaAllah. Okey. Kalau bukan dalam keadaan COVID ni cikgu, memang kita akan pergi ke maktab. Kita pergi ke Alostar, bawa dia bersama. Itu ialah amalan-amalan kita sebelum COVID. Tetapi bila COVID, kita memilihlah jalan lain. Jadi kita secara online saja yang mampu. Ya? Okey. Terima kasih Dr. Laili. Okey, so itulah kekayaan COVID ini juga membuka ruang dimensi baru untuk kita jadi lebih kreatif. So ini hasilnya kita secara online kita dengan Maktab Mahmud Al-Usta Kedah hari ini. Okey, Nazirul, kita ada satu soalan daripada chat tau. Okey. Ada adik yang bertanya. Daripada Muhammad Syukri Abdul Samad. Dia tanya dekat Abang Nazirul. Abang Nazirul, macam mana nak pandai MAT ni? Okey. Kongsikan sikit dengan adik-adik. Okay. First, kalau admit ni kan, kita first kena ubah kita punya mentality, mindset tu. Jangan, kan orang kata dari sebelum sebelum ambil admit lagi orang kata susah. Sebenarnya tak pun, kan. Kita kena ubah mentality tu sendiri rasanya. Lepas tu selain daripada tu, macam biasalah buat latihan, fokus. Yang paling penting fokus dalam kelas tu. Dan yang kalau tak faham satu tajuk, jangan tangguh. Tu je. Dalam tu ada saya punya cikgu Emek juga, cikgu Emma. Okey, daripada cikgu Emma. Cikgu Cikgu Emma. boleh bercakap sikit. Kita nak dengar sikit daripada cikgu hebat kita ni, cikgu Emek kita. Cikgu Nazirul dulu. Okey, boleh cikgu Emma nama? Ya, cikgu Emma. Okey, ini cikgu Emek kan? Yang ni cikgu tapi ini masa form 4. Oh, ini Yang cikgu cikgu Emma Emma form 5. Okey, cikgu Emma boleh cakap sedikit di Google Meet. Nak dengar sikit kata-kata daripada cikgu. Ada tak? Boleh unmute and then boleh bercakap. Minta video dia sekali ini. Buka video tu cikgu. Boleh buka video, nanti kita cakap. Ataupun kalau ada adik-adik nak direct tanya soalan pun boleh unmute, tunjuk video tu sikit, tengok muka. Lepas tu boleh bertanya kepada kami. Ini peluang tau nak tanya direct dengan pelajar yang cemerlang ni. Okay, boleh tanya. Tak ada masalah. Okay, ada lagi di chat. Teacher Siti Rozana binti Bakhtiar. Cikgu ni lah Emet. Cikgu Emet. Ni cikgu tulis kat sini, tahniah, I'm proud with you. Okay, terima kasih. Tahniah Nazirul. Okay, so ada apa-apa soalan daripada Google Meet boleh bertanya. Okay, boleh unmute, boleh tanya je, tak ada masalah. Okay, so kalau tiada, okay, kita nak minta lah sedikit lah kata-kata akhir daripada Nazirul kepada cikgu-cikgu, pada pensyarah, pada adik-adik yang ada kat sini, dan juga mungkin pada Dr. Laili yang dah bawa Nazirul datang ke pusat asas sistem. Okay, silakan Nazirul. Okay, first nak cakap terima kasih dekat cikgu sekolah, dekat cikgu Maktab Mahmud Al-Usta yang mengajar saya form 4, form 5 dan yang tak mengajar. Saya still ingat nama setiap seorang. Okay, Alhamdulillah. Betul. Saya ingat yang mengajar saya BM, cikgu Syahidah, yang mengajar saya BI, tak ingat Warden. Nervous. Yang mengajar saya at Mat 3 orang. Betul. Cikgu Emma, Cikgu Azrin. Lepas tu yang mengajar saya subjek-subjek agama, subjek-subjek account, Cikgu Nasim. Terima kasih semua pada cikgu yang menerima saya masuk form 4 untuk masuk Maktab Mahmud Al-Usta dan menggilap saya untuk untuk menjadi pelajar seperti sekarang ni lah. Okey. Lepas tu terima kasih juga kepada lecturer di Pusat Asas Sistem, khususnya kepada pengarah program Asas Sistem iaitu Prof Madia, Dr. Laili, ataupun kita panggil Ibu je. Ibu, terima kasih. Lepas tu lecturer lain, Dr. Hakimah, Sir Mizi, Sir Muzamil, Dr. Ifah dan semua lecturer lain. Dan yang banyak membantu saya untuk untuk dapat belajar dalam 3 subjek sains tu, kan? Kan saya tak ada basic.
So mereka yang banyak membantu saya lah untuk mendapat keputusan yang cemerlang, alhamdulillah. Dan selain daripada tu rakan-rakan. Rakan-rakan sendiri yang banyak membantu sebenarnya. Kan. Okey, alhamdulillah, terima kasih lah pada semua. Okey, so di Google Meet sekarang ni kita ada Cikgu Ruzaimah, Cikgu Emma kan? Yelah, Cikgu Emma, boleh cakap sikit Cikgu? Baik, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sebenarnya terharu dengan kejayaan yang Nazda tunjukkan di Alhamdulillah. atas dan memang tercapai apa yang dihadapi oleh Naz sendiri. Saya panggil dia Naz dia Ya. memang sangat-sangat meminati bidang matematik lah. Tapi yang di saat akhir nak SPM tu, bila beritahu yang dia akan ke bidang sains nanti, minat untuk bidang sains, jadi saya pun terkejut. Saya fikir dia akan sambung ke bidang akaun yang orang kata ke arah perakaunan, tetapi dia memilih bidang sains. Jadi saya pengalaman nak sebelum di bidang sains, tapi bila belajar akaun nak sambung ke bidang sains tu saya sendiri tidak mempunyai pengetahuan yang jelas. Kan zaman berbeza. Jadi tahniahlah kepada UMT kerana mewujudkan orang kata apa, peluang seperti ini yang dulunya memang tak ada lah kan. Jadi sangat-sangat diperlukan pastinya beza. Kalau boleh UMT datanglah ke MMS untuk membuat sesi seperti MSAD kan. Bagus untuk pelajar-pelajar. Tapi kalau guru pun boleh dapat maklumat yang jelas kan. Ada lagi motivasi pelajar, selain guru dan semualah, dan kami sangat-sangat orang kata kita boleh jalinkan kerjasama yang lebih erat lagi lah kan. Jadi kami Allah rindu cikgu. Saya pun rindu Cikgu. Pasti cikgu ya, Cikgu Ruzaimah. Jadi bila sudah ada alumni di PASTEM, jadi kita tidak akan berhenti. Kita tidak akan berhenti untuk sentiasa memberi input, sentiasa membimbing sekolah-sekolah pelajar yang telah menjadi pelajar di PASTEM ya. Jadi salah satu caranya cikgu yang telah kita share, mungkin dalam keadaan kita COVID sekarang ni, kita tidak dapat pergi ke mana-mana, kita nak menjaga kita punya SOP. Jadi kita akan gerakkan secara WhatsApp group. Jadi kita akan minta semua untuk scan QR code yang kita berikan di dalam chat room, yang kita akan share kepada kaunselor dan juga cikgu-cikgu untuk kat screen ni pun kita ada sekarang ni QR code. Jadi bila scan QR code ni cikgu, kami jamin pelajar itu akan sentiasa dibimbing, pelajar itu akan sentiasa dijawab segala persoalan. Bermulanya mereka ingin SPM dapat keputusan, sehingga mereka sekiranya mereka ingin memohon untuk dibimbing untuk pemilihan program-program di peringkat selepas SPM, kami akan bantu cikgu. Jadi kita akan ada WhatsApp group, walaupun kita tidak berjumpa secara fizikal, kita akan gerak secara maya dengan adanya WhatsApp group tadi tu ya. Jadi tahniah kepada cikgu Admet ni ya. Cikgu Admet. Saya rasa Cikgu Ruzaimah, bila you dah dapat hasilkan pelajar yang mendapat A+ dalam Admet tu, saya tak tahulah betapa hebatnya sebenarnya cikgu ini. Jadi bila cikgu yang hebat, pelajar yang hebat asalnya daripada guru yang hebat. Jadi kami bukan saja ingin mengucapkan terima kasih kepada sekolah, tetapi secara khususnya kita ingin mengucapkan terima kasih kepada guru-guru, kepada kaunselor-kaunselor kerana telah berjaya mengarahkan pelajar tadi itu dalam kerjaya mereka. Jadi asas sistem adalah satu-satunya, seperti saya katakan Cikgu Bashirul tadi, satu-satunya diasasi Universiti Malaysia yang memberi peluang kepada pelajar-pelajar yang tidak ada kimia, fizik, biologi untuk mereka boleh memilih. Jadi mungkin cikgu cakap tadi, cikgu pun terkejut kepada pelajar akautik, tiba-tiba ini tak apa juga kalau si Nazirul dia ambil masih lagi matematik, tapi dia sudah ada punya senior yang daripada accounting, tetapi sekarang sudah pergi ke teknologi maritim cikgu. Yang telah menjadi dalam bidang sainautika, ilmu kapal. Jadi sebenarnya STEM tadi adalah STEM for all. Jadi apabila kita menyediakan program asas sistem, kita menyediakan pelajar-pelajar untuk pergi ke mana-mana bidang STEM. Jadi kita telah berjaya
menjadikan program ini sebagai satu kelainan. Jadi itu yang sangat penting. Jadi kita harap sekolah daripada maktab namun alta. Saya percaya ini adalah satu maktab yang hebat. Okey, maktab ni sama penuh ke cikgu? Tidak, dia sekolah agama di bawah kerajaan negeri tidak. Oh, sekolah agama. Jadi pelajar-pelajar tu cikgu macam Nazirul, kita juga meneruskan diorang punya pembelajaran agama, kita masih meneruskan dengan pembelajaran hafazan Al-Quran. Jadi kita tidak berhenti, di mana kita terus membimbing pelajar-pelajar dengan menggunakan pensyarah-pensyarah dalam bidang tersebut. Okey, kita ada Prof. Ashraf, kita ada Dr. Hanis, kita ada Dr. Aisyah yang membimbing pelajar-pelajar untuk meneruskan hafazan. Jadi mungkin pelajar-pelajar yang dah hafiz Quran, mereka juga masalah minta. Nazirul salah seorang hafiz ke Nazirul? Tak, saya tak hafal Quran. Tapi saya cuma saya tak hafal Quran. Saya belajar Arab, bahasa Arab je. Tapi Quran tak hafal. Kita juga akan terus memberi peluang kepada pelajar tadi itu untuk hafiz Quran cikgu ya. Jadi tanya kepada Guru Zaimah, kita kena jumpa ni cikgu yang hebat ini ya. Bagaimana beliau telah menghasilkan belajar yang sehebat seperti Nazirul. Saya memang terpegut dengan Nazirul, orangnya pendiam. Okay, kalau nak kenalan lagi dengan dia, sangat pendiam, tetapi makin lama saya makin lihat talent dia. Dan apabila membawa pelajar berani bercakap di depan skrin macam ni, di depan live, depan Nazirul sebenarnya banyak kamera cikgu. Okey, kamera kami kita pancarkan beliau secara live di Facebook. Jadi rancangan ini boleh di-repeat, boleh diulang-ulang cikgu ya. Nanti kita akan share dia punya link. Jadi rancangan ini kalau ramai tak dapat tengok, kita akan dapat ulangan. Jadi cikgu tunjukkanlah kepada pengetua, tunjukkanlah kepada warga sekolah, tunjukkanlah kepada adik-adik Nazirul. Inilah dia produk daripada sekolah maktab Mahmud Al-Usta. Okay, jadi tanya kepada sekolah, tanya kepada Nazirul, tanya kepada semuanya cikgu. Ya, baik. Terima kasih. Okey, terima kasih. Terima kasih Dr. Laili. Okey, so ni dah hampir pukul 11. Okey, last kali lah saya nak tanya lah, bagilah sedikit harapan. Okey, apa harapan Nazirul pada semua? Okey, harapan saya kepada adik-adik Form 5, buatlah elok SPM ni. Walaupun SPM ni adalah cuma satu permulaan untuk kita membina kita punya kerjaya pada masa hadapan. And jangan jadikan pembelajaran secara online ni, secara secara maya ni sebagai kita ambil kesempatan untuk tak masuk kelas. Benda tu kita tak nampak dia punya rugi sekarang. Betul. Tapi dia akan efek untuk masa-masa akan datang. So belajarlah bersungguh-sungguh, ingat harapan mak ayah. Okey. Itu pesan kepada diri saya sendiri. Boleh pesan sikit dalam bahasa Arab ke? Okey, saya ingat saya pegang satu ni daripada dulu lagi. Man talabal ula saharul layali. Maksudnya siapa yang inginkan ketinggian tu, ketinggian tu, hendaklah dia berjaga malam. Jaga malam tu maksudnya hendaklah dia bersungguh-sungguh lah, kita kata. And sekali nak cakap terima kasih kepada guru-guru lagi sekali. Man ana laulakum. And siapalah aku jika tanpa kamu. Okey, terima kasih Nazirul, terima kasih banyak-banyak. Okey, siapalah aku tanpa kamu. Saya nak ulang dalam bahasa Arab, takut salah pula bunyinya kan. Okey. Man ana laulakum. Okey, so terima kasih semua. Terima kasih cikgu, terima kasih Prof. Madia Dr. Laili. Terima kasih Maktab Mahmud Al-Usta Kedah. Okey, terima kasih Nazirul. Okey, so sehingga kita berjumpa lagi. Okey, jom semua minta untuk on kamera and then kita bergambar sebentar. Okey. Kita bergambar kenang-kenangan. Nanti kita postkan juga gambar ni dalam Facebook. Minta semua on video, kita bergambar ramai-ramai. Kita ada Teacher Bashira dengan Cikgu Emma dekat situ. Cuti sekolah ya cikgu sekarang? Ya. Cuti sekolah kan? Ya. Okey, yang lain-lain adik-adik boleh on video? Malu. Okey, so kita ready 1, 2, 3.
Okey dah. Okey, so terima kasih banyak-banyak. Sehingga kita berjumpa lagi. Okey, Assalamualaikum. Bye-bye. Bye. Salam, terima kasih. Sama-sama. Terima kasih Yang Johan. Jangan lupa scan QR code. Terima kasih cikgu. Terima kasih semua ya. Terima kasih sekolah. Terima kasih Nazirul. Sama-sama. Dan yang depan-depan ada nama-nama Daniel, Nabil, Aizat, Afnan. Okay, so jangan lupa pilih asal sistem. Ni cikgu, Cikgu Bashirul orang yang paling penting ni. Orang yang perlu mempengaruhi pelajar. InsyaAllah. Buat banyak program lah sebab tahun ni pun dia agak limited. Kita nak berkumpul dengan student pun tak boleh. Okay. Dia jadi limited sikit lah. Macam kami sebab itulah kami adakan mini studio yang sekarang ni Nazirul ni tak adalah mini studio dulu. Nanti kalau macam kata cikgu nak Nazirul tu bercakap spesifik dalam pelajar-pelajar untuk admit saja boleh diatur. Okay, jadi bila dah ada pelajar yang cemerlang pengalaman dia, jadi ini akan dirancang. Sekolah juga boleh jemputlah Nazirul. Gunakan peluang sebaik cikgu. Cikgu dah ada seorang pelajar yang sangat hebat pada saya. Kerana Nazirul, dia sangat cemerlang. Jadi kita kat asas sistem juga bukan nak asingkan pelajar cemerlang dalam akademik cikgu. Kita juga nak mengasihkan pelajar-pelajar tu berani bercakap. That's very important. Ya, betul. Kalau dia cerdik pun, dia dapat A dalam semua subjek pun. Tapi kalau misalkan kita bersuruh bercakap, leadership dia tak nampak pun, kita majikan tak berminat cikgu. Jadi sekarang majikan-majikan inginkan pekerja yang boleh bercakap, yang boleh selesaikan masalah, problem solving, okay? Jadi sebab tu kita ke asas sistem, kita banyak aktiviti-aktiviti supaya pelajar ni boleh ke depan. Kita nak dia bercakap. Okay, mungkin bulan 1 nanti Nazirul boleh masuk ya, Nazirul untuk masuk inovasi. Ya, insyaAllah. Hasilkan inovasi, jawab depan-depan juru ketua hakim untuk beri mata. Jadi menang atau kalah tu cerita kemudian, tapi keberanian untuk bercakap sangat penting. Jadi ini yang akan asal. Jadi cikgu kalau saya tanya, ini dah luar yang ini tak lagi dah kan? Dah habis lah dah. Ada habis. Okey, jadi mungkin